dia tetap kata salah juga. Sama juga dengan kes Al-Quran, makhluk. Kalam Allah ni makhluk ke baharu ke qadim? Kata Imam Ahmad dia qadim. Kalam Allah mana boleh baharu? Kata pemerintah masa tu dia pegang dengan fahaman Mu'tazilah. Al-Quran ni baharu. Siapa kata qadim kena sebat. Termasuklah Imam Ahmad, dia pun kena sebat juga. Dalam peristiwa yang popular, masa kena sebat tu sampai terlucut kain dia. Ya? Timbul persoalan, samakah antara menjatuhkan pemerintah dengan menggantikan pemerintah? Jadi kenapa zaman dulu ulama-ulama dia tak lawan khalifah? Banyak sebablah. Antara sebabnya zaman itu belum ada pilihan raya. Bila satu-satu pemerintah ni mengadakan pilihan raya, maksudnya dia bersedia untuk digantikan. Dia minta suara rakyat. Kalau dia tak buat pilihan raya, maksudnya dia tak bersedia untuk digantikan. Siapa cuba nak ganti dia, maksudnya menjatuhkan dia. Jadi menjatuhkan pemerintah ni dengan saluran yang tak betul, itu menjatuhkan. Kalau menggantikan pemerintah, dia dengan saluran betul. Apabila satu-satu pemerintah buat pilihan raya, maksudnya dia bersedia untuk digantikan. Tapi zaman dulu, pemerintah khalifah tu tak bersedia untuk digantikan. Dia buat jawatan khalifah tu keturunan punya. Jadi kita tak boleh nak lawan. Kalau kita lawan juga, dia akan guna saluran yang salah, pemberontakan dan sebagainya. Tak boleh. Yang kedua, khalifah zaman itu antaranya ada yang zalim. Bila dia nampak timbul satu-satu orang tokoh ulama nak lawan cakap dia, dia akan hantar tentera serang tu. Kalau di Madinah ni, dia serang penduduk Madinah tu. Kalau di Makkah ni, dia serang penduduk Makkah tu. Dihantarlah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ke siapa ke. Ni semua garang-garang punya orang ni. Jadi ulama-ulama ni kata, daripada aku tentang ni ramai rakyat binasa, baik tak usah tentang lagi lah. Dia fikir panjang kan. Macamlah peristiwa sejarah di Perak ni. Selepas pembunuhan JWW Birch, Datuk Sago, Datuk Maharaja Lila ni lari lah, masuk ke hutan. Tapi datang orang putih, dia bawa meriam, dia hantar ke kampung. Dia kata kalau tiga orang ni tak menyerah diri, kami tembak kampung. Mau tak mau terpaksa keluar. Datuk Sago, Datuk Maharaja Lila, sepuntung semua terpaksa keluar. Nak selamatkan orang kampung ni. Bila dah keluar tu, bawa pergi ke Matang, gantung, matilah. Matilah. Nak selamatkan orang kampung. Orang jahat ni bukan, dia kira orang tua ke, perempuan ke, wanita ke, dia tak kira. Dia kira tak ikut cakap dia bunuh. Yang ketiga, jawatan khalifah zaman itu dia jadi jawatan keturunan. Zaman Khulafa' Rasyidin belum lagi. Bila sampai zaman Sayyidina Muawiyah, dia lantik anak dia. Sejak itu orang mula lantik anak ataupun saudara-saudara rapat dengan dia. Sedangkan zaman khalifah tak lantik kan? Rasulullah dia tak ada anak lelaki, tapi dia tak lantik menantu dia Sayyidina Ali. Abu Bakar pun dia ada anak lelaki, berwibawa juga orang dia, tapi dia lantik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pula dia ada anak yang berwibawa, Abdullah bin Umar. Tapi dia tak lantik anak dia jadi khalifah. Masa nak buat majlis syura tu, majlis syura dia ada 8 orang. Sayyidina Umar ada 6 orang lagi dengan anak dia seorang. Tapi awal-awal dia cantas anak dia. Dia kata anak dia jangan masuk sekali. Masa dia kena tikam kan, dia nak mati tu, dia kata anak dia jangan masuk sekali. 6 orang ni bincang, cari siapa khalifah baru. Anak dia jadikan sebagai pengawal. Kalau mereka ni bincang selama dalam tempoh tertentu tak habis lagi, kamu masuk tebas kepala seorang-seorang. Dia bagi arahan macam tu. Jadi anak dia tak lantik masuk dalam majlis syura nak jadi khalifah. Sedangkan dia boleh masukkan anak dia sekali. Dia tak lantik anak dia. Sayyidina Osman lagi lah, dia tak lantik anak dia. Sayyidina Ali pun dia tak lantik anak dia. Dia sampai zaman Khalifah Muawiyah baru dia lantik anak dia. Sejak zaman Muawiyah, kekhalifahan Abbasiyah, Umayyah dan kekhalifahan termasuklah Uthmaniyah sekalipun, dia lantik anak. Tak kira anak tu kecil 10 tahun kan, lantik juga jadi khalifah. Itu kadang-kadang datang masalah. Sepatutnya dia punya bendahara lah jadi ini raja kan, dia pandai memerintah. Tak. Macam kita lah sistem raja-raja kita kan. Kadang-kadang budak 10 tahun bapak dia mangkat, ganti anak dia 10 tahun. Bila budak 10 tahun memerintah, orang kena dengar cakap dia, dia boleh ikut suka hati dia. Sebagaimana kisah Sultan Mahmud mangkat di Julang. Lantik muda,
Bila muda darah panas, dia nak apa pun boleh dapat. Lama kelamaan dia jadi satu orang yang zalim. Bila lanun bermaharajalela di laut, dia hantar dia punya panglima pergi, Seri Rama. Seri Rama pun lawanlah dengan lanun, menang. Yang isteri Seri Rama tinggal di rumah, mengidam. Mengidam, kebetulan lalulah tukang kebun raja ni bawa buah nangka daripada pokok raja. Orang mengidam ni dia teringin nak makan. Dia kata bawa mailah seulas. Seulas nak rasa, bukan saya nak makan, anak dalam perut nak makan. Yang pengawal ni dia rasa kesian apa, dia potonglah sikit, sehari ambillah seulas bagi makan. Bila sampai kepada raja, raja nak makan, tengok ada tersisa seulas. Sebab seulas tu dia punya murka lah. Tangkap tu isteri Seri Rama, bawa mai sini, belah perut, bawa keluar anak dia. Saya nak tengok anak dia tu, janin dia tu mati. Dah belah perut, matilah. Bawa keluar anak pula, mati. Sedangkan suami dia dihantar lawan dengan lanun dan dapat kejayaan pula tu. Bila suami dia balik, cari-cari isteri tak ada. Bendahara pun tak berani nak cakap apa yang berlaku. Nasib baik ada satu orang ni, dia pecah tembelang, satu orang pemesan. Kamu nak tahu apa jadi? Isteri kamu dibuat begini. Dia pun nak mengamuk lawan dengan raja. Nak pergi serang istana tak boleh, ramai pendekar-pendekar. Tunggu masa nak sembahyang Jumaat. Tengah orang duk tanggung Sultan Mahmud ni, dia tunggu di depan pintu masjid sampai-sampai terus dia tikam. Matilah Sultan Mahmud. Mangkat. Sebelum mangkat tu sempat pula dia cabut kerih. Dia baling pula, kenalah lutut. Lutut Seri Rama. Disebabkan kena lutut tu kononnya ada daulat, ada tulah apa tak tahulah. Kena lutut sikit mati. Sebab raja tu berdaulat. Tapi nak kisah tadi, kalau lantik budak-budak jadi pemimpin ni masalah. Macam kita lah, kalau jawatan ketua kampung lah contohnya. Ketua kampung kita umur 90 tahun meninggal dunia. Dia lantik anak dia 50 tahun. Boleh tahan lagi. Meninggal yang 50 tahun tu, anak dia baru 12 tahun. Dia kata jawatan ketua kampung ni jawatan keturunan, 12 tahun pun kena lantik jadi ketua kampung. Jadi kita nak setuju ke? Ataupun kita nak lantik orang tua yang lain? Tentulah kita nak lantik orang tua yang lain. Jadi ulama zaman itu dia tahu dah, kalau ajak rakyat lawan dengan pemerintah pun, pemerintah ni jenis dia tak mau lantik orang lain dah, nak lantik keturunan dia juga. Jadi langkah selamat jangan lawan lagi.